Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama kita berkumpul pada pagi ini di Zawiyah Nasiriyah, sama ada secara langsung atau secara live. Terima kasih kepada Fadil Pengurusi Majlis Ustaz Sirajuddin Abdullah, Fadil Ustaz Saleh Zakri, Fadil Ustaz Zakwan Zufairi. Yang kita susun macam tu setiap minggu, iaitu permulaan dengan meneruskan bacaan kitab 500 sunat dalam solat. Cuma bila cari kitab tak ada stok. InsyaAllah ada stok nanti nanti akan kita beli, dan tuan-tuan semua, ibu ayah boleh beli kitab tersebut untuk ikuti pengajian. Karena pengajian kalau pegang kitab ni dia tertumpu sikit. Kemudian kitab Syamil fi Khulasati Syama'il yang saya karang tu akan diteruskan bacaannya oleh Fadil Ustaz Zakwan, kerana dia dah mula hari tu masa saya di Mesir. Kemudian sambung teruslah untuk beliau baca, dan kemudian sampai khatam nanti insya-Allah. Jadi saya akan baca dua kitab, tafsir dan juga Tanbihul Alibba fi ila maqasidi hidayatil azkiya. Untuk kita selesaikan kitab tersebut, dan kemudian kita akan ubah kepada kitab yang baru insya-Allah setelah kita selesai dan khatamkan kitab tersebut insya-Allah. Kita sambung kembali bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Betul kan ayat tu kan? Betul. Baik. ولا تلبسوا الحق بالباطل. Dan jangan kamu campur akan yang benar yang aku turun atas kamu. Jangan kamu campur akan yang benar yang aku turun atas kamu itu dengan yang batil yang kamu perbuat akan dia. Jadi khitab wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur. La talbisu di sini kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel, iaitu kelompok Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada mereka, jangan kamu campur adukkan di antara yang benar yang aku turunkan atas kamu itu, iaitu Taurah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan yang batil, dengan apa yang telah kamu tambahkan daripada apa yang tidak aku sebutkan di dalam kitabku tersebut, yang kamu perbuat akan dia. Maksudnya yang direka oleh mereka dengan perbuatan tadi. Sebab tu talbisu, al-labsu, kata para ulama di segi lughah dengan makna al-khaltu. Al-labsu, fathahkan lam, talbisu diambil daripada labs, iaitu campur. Jadi fa'ilnya atau dalam bahasa Arab, labsu dia punya masdar, kata akar dia. Kalau fi'ilnya labasa atau wazan daraba. Daraba yadribu, labasa yalbisu, itu maksudnya. Jadi bila maksud labasta alaihi al-amra, dengan makna apa? Khallatahu, dicampur maksudnya. Jadi para dakwah ataupun da'i yang menyeru kepada kejahatan dan juga kepada kesesatan ni, dia ada dua jalan untuk dia nak sesatkan manusia. Yang pertama, tariqatul qalti
al-haqqi bil batil, iaitu dia campur adukkan antara yang benar dengan yang tak benar. Ini cara yang pertama. Hatta la yatamayyaza ahaduhuma 'anil akhar. Hatta la yatamayyaza atau yutamayyaza ahaduhuma 'anil akhar. Ini tidak boleh dibezakan satu dengan yang lain. Tak boleh beza yang mana betul, yang mana tak betul, kerana dicampur adukkan. Ini salah satu bentuk ighwa ataupun kesesatan atau tipu daya yang dilakukan oleh kelompok du'ah ad-dalalah ataupun para da'i yang menyeru kepada dalal atau kesesatan. Yang kedua, tariqatu jahdin atau tariqatu jahdil haqq, menolak kebenaran terus, tak mau pakai. Nah, yang ini yang disebut dalam Al-Quran wa taktumul haqqa. Di sini dalam Quran Allah Ta'ala sebut dua sifat, dua jalan orang yang menyeru kepada kesesatan. Yang pertama, talbisul haqqa bil batil, campur aduk antara benda betul dengan tak betul. Yang kedua, taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran. Dan jangan kamu sembunyi akan yang benar sifat Muhammad. Jangan kamu sembunyikan apa yang telah kamu ketahui dalam Taurat, dalam Injil, yang menyebut tentang sifat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok comel ayat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kedua-dua tipu daya yang dilakukan oleh Bani Israel dan mana-mana kelompok du'ah ad-dalalah, iaitu para penyeru kepada kesesatan. Mereka akan bawa jalan. Hati balik elok, dua ni dia jalan. Pertama, dia akan sesatkan jalan orang dengan cara campur aduk benda yang betul tak betul. Guna hadis macam kita guna, tak? Lepas tu syarah boleh. Itu pun lebih kurang tu. Wa taktumul haqq. Mana satu lagi dia akan guna jalan dengan cara mana? Cara sembunyikan kebenaran. Sama ada tahu ataupun tidak tahu. Ada yang copy paste, dia tak tahu apa. Dia ikut saja. Ada yang dia tahu, kata tu ada dalam kitab, disebut oleh para ulama, disebut dengan sanadnya dan juga disebut dan dipegang oleh para ulama ummah. Tapi tak, dia sembunyikan. Dia tak ceritakan kepada umat. Taktumul haqqa. Ini. Sebab tu kata Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullah dalam tafsir Wasit, dia kata apa? Qad ista'mala Banu Israila at-tariqataini li sarfin nasi 'anil Islam. Bani Israel guna dua-dua jalan. Jalan talbisul haqqa bil batil, jalan taktumul haqqa. Iaitu mencampur adukkan dan menyembunyikan kebenaran. Dua-dua jalan digunakan oleh Bani Israel untuk menjauhkan manusia daripada Islam. Faqad kana ba'duhum yu'awwilu nususa kutubihim ad-dallati ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'wilan fasida. Sebahagian lagi mentakwilkan nas kitab mereka yang menunjukkan kepada kebenaran nabi kepada takwilan yang salah, yang fasid. Wa yuqallituna fihi al-haqqa bil batil, dan mereka campur adukkan yang benar dengan yang tak benar. Untuk apa? Liyuhimu al-'ammata annahu laysa huwa an-nabiyyul muntazar. Untuk mereka bagi waham, bagi syak kepada orang awam pada zaman tersebut bahawa nabi ini adalah bukan nabi yang diutuskan. Tu dipanggil depa. Sama. Dan wa kana ba'dhum yulqi hawla al-haqqi adh-dhahiri syubahan liyuqi'a du'afa al-imani fi hayratin wa taraddudin. Dan kadang mereka melemparkan syubhat-syubhat ketika mana Nabi SAW menyampaikan dakwah. Untuk apa? Untuk nak bagi orang-orang yang du'afa al-iman, orang yang lemah ataupun orang yang tidak beriman tapi duduk atas pagat, masa tidak percaya dan yakin dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni. Sebab tu bila mana disebut wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kamu tahu. Antum ta'lamun, yakni jumlahnya haliyah, yakni hala kaunikum ta'lamun, ay antum min zawil ilm. Kamu ni orang reti, orang ada ilmu. Jadi tidak munasabahlah orang yang ada ilmu menutup kebenaran dan mencampur aduk dengan kebatilan. Dan kamu ada reti dengan benda tersebut, kenapa yang kamu nak lakukan benda tadi dan menyembunyikan perkara tersebut min kabairiz zunub, ini antara dosa yang sangat besar. Dan fa in waqa'ahu yakunu aqbah wa fasadu
wa fasaduhu akbar. Jadi kalau berlaku tadi daripada orang yang alim, maka ni lebih berat dia punya dosanya dan kemudian lebih buruk dia punya akibatnya. Lebih-lebih lagi dilakukan oleh yang fahim, alim, yang reti, yang faham, yang tahu beza antara benar dengan yang tak betul, tiba-tiba digabung dan dicampur adukkan dan dilakukan tadi dengan sengaja semata-mata untuk menjauhkan umat daripada Nabi SAW. Sebab tu kalau tengok golongan Bani Israel, Yahudi, mereka cukup kenal dengan Rasul SAW. Kalau tengok dalam surah Al-Kahfi, mula-mula mereka kata apa? Bila Quraisy datang bertemu dengan para pemuka Yahudi pada ketika sebut, dukun-dukun mereka dan juga penghafal-penghafal Taurat di kalangan mereka, alim di kalangan mereka. Ni golongan Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab semua ni hantar wakil pergi jumpa dengan dia punya ulama Bani Israel di Madinah Al-Munawwarah. Dia bila jumpa ditanya masalah. Betul ke Nabi Muhammad ni Nabi? Betul ke dia Nabi? Yang kata lawak ni, dia kata Nabi Muhammad gila. Tapi kalau orang gila ni orang tak pergi jumpa dengan kata dia pergi jumpa doktor lah, bawa kan. Dia pergi jumpa doktor, tapi bila doktor mai pun dia kata hak ni bukan gila. Ni bukan kalam orang yang gila. Dan tengok Rasulullah pun tahu dah bukan orang gila. Tengok Nabi pun dia tahu dah, kata dengan segak, dengan comel, dengan orang panggil zahir dan batinnya. Kalau kita mengaji dalam Syama'il, dia akan tahu betapa agungnya Rasul SAW. Baginda Rasul bukan agung selepas menjadi Rasul, selepas diutus oleh Allah, tak sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi agung. Nabi bukan orang betul bendui. Nabi orang yang bijaksana, yang orang panggil dalam masyarakat dan seumpamanya ni, orang yang luar biasa dia punya muamalah dia. Kalau tidak, umat tak pergi simpan barang dekat Rasulullah. Nabi macam bank waktu tu. Bukan bank, tempat simpanan. Maksudnya kalau barang-barang apa yang untuk amanah diserahkan kepada Nabi untuk disimpan. Hatta kufar, hatta orang yang bukan Islam sekalipun, pada waktu tersebut tetap memberikan kepada Nabi untuk disimpan barang amanah mereka ketika tersebut. Tamam. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana mereka pergi jumpa dengan golongan Bani Israel ataupun Yahudi pada waktu itu di Madinah, maka rahib Yahudi kata apa? Tanya kat dia 3 soalan. Kalau dia boleh jawab, maka dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, dia pembohong. Tanya 3 soalan kat dia. Yang pertama, tanya dekat dia tentang Ashabul Kahfi, cerita 7 pemuda. Maksud kisah ni ma'ruf di kalangan para anbiya alaihi wassalatu. Kalau kata yang tahu cerita ni mesti Nabi. Dan macam mana dia boleh baik tahu soalan 3 ni untuk nak benarkan kata kebenaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mana sebut dalam kitab-kitab yang dulu. Yang kedua, tanya tentang Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain. Yang ketiga, tanya tentang ruh. Apa dia ruh? Tanya tentang ruh kepada Rasulullah. Maka bila jumpa dengan Nabi SAW, dia kata apa? Dia akan jawab 2. Satu dia akan serah kat Tuhan. Lepas tu suruh tanya roh. Dia akan jawab 2. Satu dia serah kat Allah Ta'ala. Yang ni baru dia Nabi. Maka bila jumpa dengan Nabi SAW, mereka pun tanya dekat Nabi dengan 3 soalan tadi. Kami nak tanya kamu dengan 3 soalan. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain. Yang ketiga berkaitan dengan ruh, kata dia. Jadi kamu tolong jawab kat kami. Apa kata Nabi? Nabi kata, saya akan maklumkan kepada kamu esok. Nabi kata. Sebenarnya perkataan Nabi saya akan maklum esok tu pun dah tahu kata tu Nabi. Kerana Nabi tak maklum dengan diri dia sendiri. Dia kata esok. Tapi Nabi tak sebut insya-Allah. Jadi bila mana Nabi kata saya akan maklumkan kepada kamu esok tanpa sebut insya-Allah, maka Allah dengan rahmatnya, dengan kasihnya kepada junjungan besar Nabi SAW, untuk menunjukkan juga kebenaran Nabi SAW kepada golongan musyrikin bahawa ini Nabi Allah. Esok mereka mai jumpa, Nabi kata tak ada jawapan lagi. Tak ada jawapan lagi. Nanti mai lagi esok. 15 hari macam tu. Sampai musyrikin kata, dia habis dah. Ini penipu ke apa? Tak penipu lah.
Kalau dia menipu, hari ketiga dia buat jawapan lah. Dia kata kalau tak boleh jawab kat hari ketiga ni, kena reka juga. Dia kata. Kalau tu bukan Nabi, tak. Nabi tetap Nabi. Nabi kata tak ada jawapan. Tak ada. Allah Ta'ala tak turun apa-apa wahyu kepada aku. Sampailah hari yang ke-15. Masa tu orang dah mula sebarkan berita, kata Muhammad telah hilang dia punya taring dia. Nah, mana syaitan dia dah hilang, tak ada lagi sampaikan wahyu kepada dia. Maka waktu ketika tersebut, nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan Al-Kahfi secara lengkap. Kamu tanya 3 ya, aku jawab semua lengkap terus. Dalil kata sidqun Nabi SAW. Dan bukan setakat jawab pasal Ashabul Kahfi, jawab juga tentang Ashabul Jannatain, cerita juga tentang Ruh, cerita tentang Iskandar Zulkarnain, tambah satu lagi cerita, cerita Nabi Allah Khadir dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Seolah-olah dalam kisah itu, kisah paling panjang sekali dalam surah Al-Kahfi. Paling panjang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. 20 ayat. Nah, ayat ada 20 ayat lebih kurang. Cerita bab Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata kepada golongan Bani Israel yang suruh tanya soalan dekat Nabi Muhammad, kata apa? Dan juga kepada musyrikin, kalaulah kamu nak kata Nabi Muhammad ini jahil dan seumpamanya, Sayyidina Musa alaihissalam juga pernah ditegur yang sama juga. Nah, dengan masalah keilmuan. Dan tidak menyandarkan ilmu tadi kepada diri sendiri. Dan tu maksudnya ketinggian Nabi SAW dibandingkan dengan Sayyidina Musa alaihissalam jauh beza. Karena Nabi tidak menjawab ana a'lamun nas. Sayyidina Musa jawab waktu tu ana a'lamun nas. Tanya dalam khutbah, waktu Sayyidina Musa tengah bagi khutbah, seorang lelaki tanya, siapa yang paling alim sekarang wahai Nabi Allah? Nabi Musa kata ana a'lamun nas. Saya yang paling alim. Allah Ta'ala tegur waktu tu, kata ada seorang lagi hamba Allah Ta'ala yang alim, kamu kena pergi jumpa dengan dia. Rendah diri terus Nabi Musa alaihissalam. Ini dalil Nabi. Nabi-Nabi tak ada rasa dalam diri mereka ni tinggi diri dengan ilmu yang mereka ada. Tak, mereka berjalan. Nah, au amdiyahu quba, kata dia. Nah, kata Sayyidina Musa alaihissalam pada fatahu Yusha' ibn Nun, kata Nabi Allah Musa, kita akan berjalan sampai jumpa dengan Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, au amdiyahu quba, ataupun aku berjalan dengan Huquq. Huquq jamak kepada Hiqbah. Nah, Hiqbah kata ulama bilangan ataupun kiraan tahun satu Hiqbah bersamaan dengan 70 ke 80 tahun. Satu Hiqbah. Sayyidina Musa kata amdiyahu quba, saya akan berjalan Huquq. Jamak kepada Hiqbah, sekurang-kurang jamak 3. Jadi kalau kata 1 kali Huquq, Hiqbah sama dengan 70-80 tahun. Kalau 3 kali Hiqbah, maksudnya berapa? 210 tahun. Kalau 80, 240 tahun. Mana kata Nabi Musa, kalau aku terpaksa berjalan 240 tahun pun, aku akan berjalan untuk cari ilmu ni. Dan berjumpa dengan hamba Allah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ni. Itu Nabi Allah Khadir alaihissalam. Nabi Muhammad tak jawab, kata ana a'lam bihadza. Nabi cuma bagi tahu, kata aku akan bagi tahu esok. Bagi tahu daripada siapa? Daripada Allah bagi tahu kat aku. Jadi nak bagi tahu, kata kalau kamu kata Nabi Muhammad jahil, kalau kamu kata Nabi Muhammad begini-begini, tak boleh jawab. Nabi Musa juga pernah ditegur oleh Allah dengan masalah tersebut. Dan kemudian dicerita pula adab bagaimana kamu nak bermuamalah dengan Nabi Allah Ta'ala. Dalam tu diceritakan adab yang luar biasa. Ayat 60 sampai ayat 63 saja sudah memadai dengan penceritaan adab yang luar biasa. Saya dah tulis kitab. Saya buat syair baru ni di Yayasan Khairiyah. Waktu saya pergi dia berjemput baru ni, pagi Rabu baru ni. Malam tu saya tulis syair. Nah, cerita sikit adab berkaitan dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihissalam. Nah, siap dah lebih kurang dalam 21 rangkap syair berkenaan dengan adab tersebut. Nah, yang diceritakan daripada ayat Allah bermula ayat 60 sampai ayat 63 ya. Nah, tak sampai ayat 80 je, sampai ayat 80 tak siap syair malam tu. Nah, 60 tu pun 60 sampai 63 tu pun lebih kurang dekat 2 jam baru siap syair 21 bait. Mula pukul 12 malam, pukul 2 pagi baru habis. Tulis syair. Jadi orang panggil apa? Yang tu pun saya dah jenuh. Tu pun saya tak tulis semua, nama pun syair. Dia benar ringkas. Dia kena syarah lah. Nak syarah tu yang panjang tu. Ayat hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, ayat 63. Surah Al-Kahfi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kamu wahai
Nabi Allah, wahai Khadir alaihi salam, ala an tu'allimani, agar kamu mengajarkan aku, an tu'allimani mimma ullimta rusyda, dengan sebahagian yang telah diajarkan oleh Allah kepada kamu, yang mendapatkan ataupun yang boleh didapatkan petunjuk dengan perkara tersebut. Perkataan tu saja disebut oleh Sayyidina Khadir alaihi salam, Sayyidina Musa alaihi salam. Sayyidina Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu keluarkan 12 faedah ilmu daripada adab. 12 faedah adab daripada satu ayat tu saja. Dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau baca balik ayat ni, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, ni kesemuanya menceritakan adab kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata kalau baca balik dalam ayat Allah, setiap muka surat ni akan diceritakan adab kita dengan Rasulullah. Kalau nak kenal Nabi, buka Al-Quran, baca setiap muka surat tu mesti ada pasal Nabi SAW. Kalau tak ada pasal Nabi, turun kat Nabi. Itu benar cukup lah. Sebab tu, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan mereka untuk beriman dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bila wa ba'da anna amarahum subhanahu wa ta'ala bi asli ad-din alladhi huwa al-iman bihi wa bi rasulih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ardafahu bi ruknain min arkanihi al-amaliyah. Tengok. Bila mana Allah Taala kata wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, bila Allah Taala suruh mula-mula pada dia beriman dengan Allah. Tengok, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ayat ni semua cerita apa? Suruh beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beriman, ardafahu biruknain min arkanihi al-amaliyah. Allah Taala irdafkan. Irdaf maksudnya apa dia? Disertakan dengan melakukan dengan dua rukun amali. Idza qamu bihima lanat qulubuhum lil haqq. Kalau kamu buat dua rukun ni, kamu akan muyul atau kamu akan lembut hati kamu untuk ikut dengan kebenaran. Apa dia? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ni. Buat yang ni, insya-Allah kamu akan ikut kebenaran. Iaitu dirikan salat. Maksud dengan dirikan salat ni apa dia? Adauha mustawfiyatan li arkaniha wa syara'itiha wa adabiha. Iaitu melaksanakan ianya dengan melengkapi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, dan dimaksudkan dengan ita'iz zakah wa atuz zakata dengan makna menyerahkan limustahiqiha kamilatan ghaira manqusah, iaitu dengan diserahkan zakat tadi kepada yang berhak untuk menerima zakat tanpa kurang sedikit. Jadi di sini makna dia pada wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan diri oleh kamu. Siapa dia ni? Oleh kamu tadi, wahai ma'syaral Yahud, wahai Yahudi, wahai golongan Bani Israel, akan sembahyang 5 waktu. Dan hendaklah kamu menjaga salat, melakukan salat tersebut. Dan ni a'zam al-ibadatil badaniyah. Ni ibadah badaniyah yang paling azim, yang paling besar sekali apa dia? Iqamatus salah, iaitu mendirikan salat. Wa atuz zakata, dan beri oleh kamu akan zakat harta. Dan juga memberikan zakat harta. Wa an takhda'u lima yulzimukum fi dini alzamakum. Yulzimukum fi dinillahi ta'ala anna fi muhafazatikum ala hadhihi al-ibadat tathiran liqulubikum. Jadi dia ada ibadah dipanggil ibadah al-badaniyah mahdah. Dan juga ada dipanggil al-ibadah al-maliyah mahdah. Dia mahdah. Kalau baca kitab-kitab turah lama, kita buka kitab-kitab lama, tu dia ibadah badaniyah mahdah. Mahdah ni dengan makna apa? La dakhala lahu, la dakhala al-mal fihi.
Battah. Maksud tak masuk dalam dia gambaran harta walau sikit pun. Kita semayang, nak banyak duit kan? Banyak. Tak nak banyak duit. Jadi dia dah masuk dah sikit masalah mal, harta dalam waktu semayang. Dia panggil ibadah badaniyah mahdah. Sama? Kalau zakat pula. Zakat maliyah mahdah. Nampak bawa keluar duit sungguh. Bawa keluar harta. Nah, mal maksudnya. Bawa keluar harta, bawa keluar dalam bentuk ain dan seumpama. Jadi tak nampak pada sudut tersebut nampak macam orang tu buat ibadah. Tak ada nampak macam dia tengah rokok waktu nak bagi. Mesti kena sujud dulu baru boleh bagi zakat. Tak nampak pada sudut zahirnya. Lepas tu dia dapat dipanggil ibadah apa? Maliyah mahdah. Mahdah ni semata-mata nampak seakan-akan macam dia semata-mata berkait dengan harta dan tidak nampak seolah masuk dengan perkara lain. Faham tak? Itu maksud dia. Jadi dua ibadah ni ibadah yang agung. Allah Ta'ala sebut, kamu buat dua benda ni. Aqimus salah, untuk keterikatan hati kamu. Dan juga mengikuti kebenaran dengan Nabi SAW, kamu jaga dua benda ni. Ikut dua benda ni. Dan kamu tak akan boleh buat dua benda tadi. Melainkan kena ikut dengan junjungan besar dulu Nabi kita Muhammad SAW. Macam mana nak sah semayang kamu kalau kamu tak ikut Rasulullah? Macam mana nak sah zakat kamu kalau kamu tak ikut Nabi SAW? Dan disebut ni, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan bila sebut itu maka kamu akan mendapatkan kebersihan pada hatimu dan akan melembutkan jiwamu dan juga akan membersihkan masyair ataupun perasaan dalaman kamu tadi kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kata kamu tak buat, maka kamu akan mendapatkan kerugian di dunia dan azab di akhirat nanti. Tengok. Cuba tengok sini. Apa munasabah? Dia apa ni? Munasabah untuk kita bagi tahu kata sebahagian ulama. Kata Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, warka'u ma'ar raki'in, dan sembahyang oleh kamu seperti segala orang yang sembahyang Nabi Muhammad dan segala sahabatnya. Kenapa dia tak sebut wasjudu ma'as sajidin? Kerana ni nak bagi tahu kata sebahagian daripada ibadah yang dilakukan oleh Yahudi, mereka rokok saja tak sujud. Jadi Allah Ta'ala raikan, ni macam mana kamu buat? Ya kamu buat juga seperti mana dalam Islam. Dalam Islam ada juga ibadah yang kamu lakukan tadi. Ini rokok bersama dengan orang-orang yang rokok. Rokok bersama dengan mereka. Dan tu salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh Yahudi. Kalau kita perasan, Yahudi buat macam tu kalau kata di depan tu wall of apa ni, apa dia nak sebut. Wall tu ya tahu bahasa Inggeris, belakang off tu, tak off tu, betul belakang off tu, on sendirilah kan. Tu yang apa ni, Yahudi dia semayang dia macam tu, dia akan tunduk, dia akan macam nak seolah-olah macam rokok. Tapi dia tidak rokok secara rokok yang dilakukan oleh muslimin. Dia panggil apa kalau dalam bahasa fiqh kita, dia panggil apa Ustaz Saleh? Dia panggil apa Wildan? Ini hina. Yang kan kata syarat rokok kan mesti rokok. Maksudnya mesti sama tengkok dengan badan belakang. Maddu al-unuq wal-zahr. Dipanjangkan tengkok kita dan belakang kita mesti sama macam tu. Tidak boleh jadi macam mana bentuk dia? Apa dia? Afif. Sahibuz Zubat. Panggil apa? Panggil lah apa pun kan. Ada yang kita fikir, lupa dah. Baru duduk mengaji. Apa dia? Bukan, ada satu ni. Inkhinas. Inkhinas ni maksudnya dia tak betul kaki dia. Dia jenis bengkok sikit macam tu. Dia turun pun jadi bengkok. Baik. Jadi cuba kita tengok sini, kata saya baca yang terakhir sebelum kita baca. Dan sembahyang oleh kamu seperti segala orang yang sembahyang Nabi Muhammad dan segala sahabatnya. Maksudnya sembahyang oleh kamu seperti segala orang sembahyang. Siapa dia orang yang sembahyang tadi? Nabi Muhammad dan segala sahabatnya. Maknanya apa ayat yang suruh apa? Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut Nabi Muhammad macam mana? Ikut Nabi Muhammad macam tu je. Saya ikut Nabi Muhammad. Saya sayang Nabi Muhammad. La aqimus salah wa atuz zakah. Sembahyang macam Nabi SAW sembahyang,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mayang macam aku semayang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Maksudnya kalau kamu betul nak tengok kamu ni iman ke tidak, buat dua benda ni. Baik, kenapa tak sebut zakat haji? Kenapa tak sebut puasa? Ha? Dan kenapa tak sebut syahadatain? Dah awal lagi dah sebut syahadatain. Kamu nak masuk semayang, nak masuk zakat, syahadatain mesti wajib dulu. Yang tu adalah dia punya syarat utama dia untuk kamu sah semayang kamu dan zakat kamu diterima oleh Allah Ta'ala. Tamam? Dan zakat haji dengan puasa kenapa tak sebut dalam ayat ni? Ada banyak pandangan. Yang pertama, ayat haji dengan zakat puasa tidak lagi diturunkan pada waktu ni. Tak diwajibkan lagi. Tamam? Yang kedua, kalaupun diwajibkan, tak disebutkan ni kerana ni adalah yang paling besar syiar dalam agama. Untuk kamu membezakan di antara kamu dengan golongan yang bukan Islam. Baik. Jadi dalam ayat ni kata Al-Imam Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala Al-Andalusi, dalam tafsirnya beliau menyebutkan wa fi hadhil jumal wa in kanat ma'tufatun bil wawi allati la taqtadi fi wad'i tartiban minta maaf. Wa fi hadhihi al-jumal wa in kanat ma'tufatin bil wawi. Ma'tufatin, kenapa baca ma'tufatin? Karena dia khabar kana. Yani wa in kanat hiya ma'tufatin bil wawi allati la taqtadi fil wad'i tartibun ajibun min al-fasaha. Tengok. Kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi radhiyallahu anhu, tafsir Imam Abu Hayyan tafsir yang membezakan ataupun ada maizat ataupun keutamaan atau keistimewaan tafsir Abu Hayyan adalah pada sudut i'rabnya dan juga pada sudut nahwunya. Jadi kalau orang nak kaji nahwu bahasa Arab, baca tafsir al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu taala. Kata beliau, jumlah perkataan ni dalam Quran yang Allah Taala sebut daripada ya bani Israel, kemudian wa aminu wa la talbisu al-haqqa wa aqimus salah. Kalau perhati tengok semua ada wa, semua ada waw. Ada tertib pada itu. Dia kata walaupun dia ma'tuf dengan waw allati la taqtadi fi wad'i tartiban. Ini dalam nahwu disebut apa dia? Al-waw la taqtadi tartib. Waw, perkataan waw tadi tidak semestinya dengan makna ikut turutan. Contohnya jaa Amrun wa Ali. Telah datang Amrun dan Ali. Waw, ada waw situ. Baik, siapa datang dulu? Datang mengaji. Amrun dulu ke Ali dulu datang? Kalau mengaji bahasa Arab, al-waw la taqtadi tartib. Boleh jadi Ali datang dulu, Amrun datang kemudian, boleh datang Amrun datang dulu, Ali datang kemudian. Tapi kalau sebut jaa Amrun summa Ali. Kalau guna summa, tahu dah. Lepas Amrun mai, baru Ali mai. Tapi waktu bila dia mai? Dia mai lambat sikit. Tahu mana lambat? Ada summa. Tapi kalau sebut jaa Amrun summa Ali, fa Ali, bukan summa, fa Ali. Telah datang Amrun, kemudian datangnya Ali. Baik datang lama ke cepat? Tak lama lepas Amrun datang, Ali mai terus waktu tu. Mai mana tahu kata mai terus? Fa. Itu ngaji bahasa Arab. Bukan saja orang sebut summa, fa, waw dan seumpamanya. Sebab tu kalau kita baca mazhab Maliki kata dalam wuduk tidak disyaratkan tertib. Mana wuduk tak syarat tertib? Maksud basuh kaki boleh dulu? Pipi basuh kaki dulu. Basuh tangan. Basuh muka. Boleh ke tak boleh? Dalam mazhab Maliki kata ya boleh, tak ada masalah apa. Kenapa? Karena waw la taqtadi tertib. Mengikut mana waw tu? Itu kata nahwu saja boleh menyebabkan boleh berlaku perbahasan dalam masalah fikih. Tamam? Contoh dalam Quran bila Allah Taala sebut wa idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Betul? Apa dia? Wa idza qumtum ila as-salah, bila kamu bangun untuk sembahyang. Idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum. Bangun, apa dia? Mula-mula basuh muka. Faghsilu wujuhakum wa ada waw. Aydiyakum. Dan kemudian tangan kamu. Baik, tertib kah? Mazhab kita Syafi'i kata tertib. Al-Imam Syafi'i kata tertib dalam ayat tu. Bukti dia apa dia? Bukti dia diselangi dengan yang tidak basuh setengah-tengah. Karena Arab tidak akan sebut
di tengah-tengah dengan perkara yang luar daripada sesuatu yang sama dengan dia. Contoh, farsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuh juga. Wamsahu bi ru'usikum, tiba-tiba sapu. Kemudian wa arjulakum, basuh balik. Kenapa letak sapu kat tengah? Kemudian basuh. Kalau betul nak tak ikut turutan, Allah Taala akan sebut warsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum. Basuh kaki terus, lepas tu baru sapu kepala. Tak, di tengah-tengah letak sapu kepala. Imam Syafi'i kata, di sini maksud dia kata perlu tertib. Jadi perlu tertib. Imam Malik kata apa? Guru Imam Syafi'i. Imam Malik kata, tak semestinya. Anak ayat tadi waw, diguna waw. Waw, al-wawu la taqtadi tertib. Waw tidak mesti dengan makna tertib. Jadi kalau kita faham yang tu, insya-Allah khair. Tapi ulama mazhab Maliki sendiri beramal dengan cara apa? Cara macam kita buat. Ulama mazhab Maliki pun ambil wuduk macam tu juga. Cuma dari segi hukum, contohlah kalau kata ada orang mai baru masuk Islam contohnya, tak erti nak sembahyang, kita kata kat dia, tengoklah yang Pak Long tu buat macam mana. Mau wuduk nak sembahyang kata, tengok dia dulu. Tengok dia basuh kaki dulu. Pipi tengok, basuh kaki dulu. Kawan pun basuh kaki dulu. Tengok kawan sebelah pula. Basuh tangan pula. Dia basuh tangan pula. Dia tengok kawan sebelah ni, basuh muka. Mana satu ni? Nak mula mana ni? Lagi keluar balik Islam. Macam mana? Ni dalil kata apa? Al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilaf ulama ni rahmat. Lepas tu mengajilah. Lepas tu mengaji. Lepas tu macam mana? Dia tak niat tu tak? Dia tak niat je lah. Lepas tu kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah kata apa? Kalau kata waktu ambil wuduk, niat dia memang nak sembahyang, dikira sekali dah waktu tu. Dikira dah sekali dengan niat dia. Tamam? Ikhtilafu ummati rahmah. Tapi bukan nak senang-senang buat macam tu semua benda. Tiap-tiap waktu buat macam tu. Bukan gitu maksudnya. Kena mengaji lah. Lepas tu nak bawa keluar pandangan macam tu pun, kena mengaji lah. Bukan ikut dan je nak beritahu. Tu pun tengok keadaan dan situasi juga. Bukan semua benda boleh beritahu macam tu. Baik. Patah balik kan. Tu nak cerita tu ya. Fa in kanat ma'tufatin bil wawi allati la taqtadi fil wad'i tartiban. Walaupun dalam jumlah ayat ni, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu wa ada wa. Kemudian wala talbisu wa. Kemudian wa aqimus salah wa. Ada wa ni. Walaupun pada sudut jumlah tadi, waw tadi la taqtadi tartiban, tidak menunjukkan kepada turutan macam tu, tapi padanya tertibun ajibun minal fasahah. Kata Syekh Ibnu Hayyan, Abu Hayyan radhiyallahu anhu, katanya padanya terdapat tertib ajib minal fasahah. Fasih betul. Dalil kata ni kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa bina'ul kalami ba'duhu ala ba'din, dan terbina kalam ini salah satu dengan satu yang lain. Wa dzalika annahu ta'ala amarahum awwalan bi dzikri ni'mati allati an'amaha 'alaihim. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dulu untuk diingati nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Tu, ya bani Israil azkuru ni'mati allati, ingat nikmat yang aku beri kepada kamu. Yang pertama disuruh ingat nikmat dulu. Baik, kenapa suruh ingat nikmat dulu? Iz ta'liliyah. Iz fi zalika ma yad'u ila mahabbatil mun'imi wa wujubi ta'atihi. Karena dengan ingat nikmat ini akan menyeru atau membawa seorang tadi kepada mencintai pemberi nikmat. Tamam? Dan juga untuk mewajibkan dia mentaati pemberi nikmat. Mun'im. Kemudian apabila Allah Ta'ala suruh, summa amarahum bi ifa'il ahdi alladhi iltazamuhu lil mun'im. Kemudian Allah Ta'ala suruh pula untuk mereka mengambil ataupun melaksanakan janji yang telah mereka ambil dengan yang memberi nikmat kepada mereka. Apa dia? Aufi bi ahdikum. Aufi, minta maaf. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dah kamu dah aku bagi nikmat. Kamu kena ingat dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala letak yang kedua, dah bagi nikmat, kena ingatlah dengan janji. Kena laksanakan janji tersebut. Itu yang kedua. Kemudian apa dia? Yang menatang ni. Summa raghabahum. Dia pun wirid sekali dengan kita.
thumma raghabahum bi tartibi ifaihi wa huwa ta'ala bi ahdihim fil ifai bil ahdi. Jadi Allah Taala targhib ataupun menyeru dan menyuruh kepada mereka untuk mereka melaksanakan janji mereka. Kemudian summa amarahum bil khawfi min niqamihi illam yufu. Dan kemudian Allah Taala suruh mereka takut kalau mereka tidak melaksanakan apa yang telah mereka janjikan. Allah Taala sebut apa? Wa iyaya farhabun. Jaga-jaga kamu. Tu Allah Taala letak juga dengan niqam, dengan takut pada mereka. Kemudian fattanafal amru bil ifai amra bi dzikri ni'mati wal ihsan wa amra bil khawfi minal isyan. Jadi waktu nak suruh buat janji itu, Allah Taala letak dua. Yang pertama apa dia? Disebut kepada mereka dengan nikmat, dan kemudian disebutkan juga kepada mereka dengan takut ketika melakukan maksiat. Dua benda. Bila dah bagi nikmat, yang pertama kena laksanakan janji, dan yang kedua takut daripada bercalahan dengan janji tersebut. Kemudian summa aqaba zalika bil amri bi imanin qasin. Nah, setelah mana beriman dengan Allah, maka Allah Taala kata, aminu bima anzaltu musaddiqan. Berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan kepada kamu semua. Nah, daripada siapa? Melalui jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala sebut nikmat. Allah Taala bagi ingat mereka dengan janji yang mereka telah janjikan. Nah, banyak janji-janji mereka. Nanti akan disebut dalam surah-surah akan datang apa yang mereka dah janji, dan Allah Taala dah berjanji apa akan bagi kepada mereka kalau mereka ikut dengan jalan tersebut. Tamam? Dalam surah Ali Imran ada disebut. Nanti akan ada disebut janji-janji yang telah mereka janjikan dengan Allah. Ini kata puak Yahudi ni, puak yang paling dapat janji yang banyak, tapi satu pun mereka tak buat. Dan mereka ni orang yang isti'jal, kalut. Kalut sungguh. Nah, tak kalut apa, makanan turun pada langit pun kalut nak alih lagi. Tak kalut kata. Apa lagi yang seronok kalau dapat makanan daripada langit. Kita kalau duduk dalam hutan, duduk berkemah, tiba-tiba tak payah pergi cari kijang dalam hutan, turun kijang daripada langit. Agak-agak je kena. Jalan-jalan kata, tak apa, jangan kalut, lagi turun lagi. Tak payah masak apa. Turun. Bila dapat banyak kali ni, dia jadi boring. Dapat hal sedap-sedap pun dia nak juga bawang. Bawang ada bawang. Oh, bawang juga dah kali. Kacang-kacang tak ada ke? Kacang juga. Nah, ni mereka menukarkan dengan yang lebih buruk daripada yang terbaik yang Allah Taala bagi. Tak nak hak yang lebih rendah pada tu. Dalil apa? Orang bawah bodoh. Tu ya. Rupanya ramai no. Yang orang yang panggil apa? Dia panggil pro Yahudi ni ramai. Sungguh. Ada adik saya, dia pergi bubuh video saya cakap pasal daging jadi busuk. Itu sebab kerana Yahudi. Nah, Allah pakat komen. Orang Indonesia, orang Malaysia kita pun ada. Bila baca-baca balik, macam orang Melayu. Tengok-tengok baca post pasal Yahudi lah. Nah, Israel buat benda baik, kata-kata tu, dia patut kata kat kita. Dia maki kita bukan main lagi, kata ni lah apa ni, orang celaka lah apa semua ni. Boleh kata kemah kat Pak Long ni. Buka habis tengok dia Facebook dia. Tu dia. Sokong Yahudi semua. Apa yang Yahudi buat semua betul. Nah, hak yang umat Islam di Palestin kena apa-apa semua, depa ni jahat semua. Hak betul Yahudi. Zionis yang betul rupanya ada. Indonesia ni ada yang macam tu. Nah, paling banyak dalam TikTok. Tu hak duk masuk dalam TikTok tu, hak tu tak ada kawalan. Masuk. Lambat-lambat. Wahabi pun sama kan masuk kat depa pun. Depa kata ni baca hadis ni tengok syarah dak ni. Kemah dia. Saya nak tergelak pula. Mentang kena kat apa ni daging jadi busuk kerana Yahudi, nak kena tengok syarah kata dia. Ya Allah Ta'ala dia sebut kata gelak ada tangan apa semua tu, hatu tak payah tengok syarah. Hatu baca terus hadis ya. Faham terus Allah Ta'ala duduk di langit. Bodoh, sampai tak erti apa. Nah, hak yang Tuhan tak mau syarah. Hak yang benda yang boleh pikir dengan adat saja biasa pun kalau kata jadi apa masalah dia? Oh, yang tu tak boleh fikir. Tak. Yang tu kena tengok syarah. Ya Allah Ta'ala duduk atas langit, kamu kata tu? Allah Ta'ala ada kaki tangan tu? Hatu tak kena tengok syarah. Tak tengok ulama dulu syarah apa? Tak tengok. Tak kena hatu pakai hak zahir dia kata dia. Tu saya nak tergelak tu. Ni otak apa ni? Nah, fikir apa ni? Tamam.
Ni nak keluar pula ni kan. Cukup tu. 2-3 hari ni bincang masalah 15 kilometer apa ni bangunan Firaun. Nak 15 kilometer. Kata, apa bangunan 15 kilometer ni? Nah, kalau naik atas 15 kilometer dia kata, sesaklah nafas. Tak ada oksigen. Kata depa. Nah. Sekarang ni kita kata tak apalah, kalau kata riwayat tadi mungkin tak betul. Nah, kalau kata riwayat tadi tak betul lah. Betul ke tak betul ke tak apalah. Itu khair. Baik, kalau tak betul, kita kata mungkin penukilan dalam masalah tersebut tersilap dalam bacaan. Biasa. Baik, sekarang ni masalah tu masalah amrun adi ke amrun akli? Benda yang bersifat adat ke bersifat dengan akal ni? Kalau bangunan 15 km naik ke atas, ni dia bercanggah dengan akal ke bercanggah dengan adat ni? Yang tu pun tak selesai lagi masalah masyarakat kita ni. Dia tak selesai masalah hukum akal dengan hukum adat. Hukum akal dengan hukum adat tak boleh nak beza. Nak letak ni hukum adat ke hukum akal ni? Dia semua benda dia tak logik. Baik tak logik itu tak apalah. Logik pada sudut apa? Akal kamu ke pada adat? Jadi kita kata 2 tambah 2 jadi 3. Ni masuk dalam bab mana ni? Akal ke adat? Anak beranak dulu pada pak. Ni berakal ke adat ni? Lembu beranak keluar kuda. Ni akal ke adat ni? Tu dia. Yang tu benda tak boleh nak beza lagi. Dia tu tak logik. Lembu beranak keluar kuda mana? Logik. Yalah logik lah. Masalah dia tu istiba'at daripada kepala kamu tu dalam bentuk adat ke akal. Itu kena beza dulu. Kalau beza yang tu insya-Allah khair. Yang ni kita tak akan ingkar dengan karamat wali. Kita tak akan ingkar dengan mukjizatnya para nabi. Kalau kata kita boleh beza di antara dua benda ni. Sebab tu kata Maulana Syekh Ali Jumaah, kata beliau 2 bait syair sahaja dalam Qaridah Bahiyah sudah kalau dipahami dengan baik oleh masyarakat kita, dia akan faham elok semua yang berlaku. Apa dia? Aqsamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu summa listihalah summa al-jawazu salisul aqsami fafham munihta lazzatal afhami. Hukum akal ni ada 3 bahagian. Wujub, istihalah, jawaz. Faham 3 ni apa dia? Fafham munihta lazzatal afhami. Kalau kamu faham 3 masalah hukum ni, kamu akan dapat kelazatan dalam kefahaman. Lepas tu kalau kata Imam Sanusi, tengok disebut dalam kitab dia ni. Dalam syarah muqaddimat. Dia buat keluar masalah apa dia perbezaan hukum akal, hukum adat. Hukum adat apa dia makna dia? Ibaratun an isbatir rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adama biwasitati takarruri ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albattata. Ni kalimah ni apa ni panggil apa? Bila tengok ni balik ni, maka kita fahamlah kata rahmat Allah Taala jazallahu anna al-Imam As-Sanusi radhiyallahu taala anhu ma huwa ahluh. Bila Allah Taala beri kepada kita dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang menyusun kitab-kitab tauhid, bahas berkenaan dengan hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Permulaan bagi kitab mereka bahas tu dulu. Kita tengok balik kitab-kitab ulama Jawi kita pun sama. Mula awal ni mula bahas hukum akal dulu. Bab hukum adat dulu. Bab hukum syarak dulu. Apa beza 3 bab masalah? Bahasa kita mudah kata apa? Hukum akal, hukum adat, semua benda dihukumkan tadi, dia punya dilihat pada siapa yang menghukum pada waktu tersebut. Satu qadiyah, satu masalah, dihukum oleh apa? Adat yang menghukumkah ataupun akal yang menghukum? Akal mujarrad maksudnya. Akal semata-mata yang menghukumkan. Ataupun hukum syarak maksudnya yang hukum tadi syarak. Kalau tengok pada sudut penghukuman dia, siapa yang menghukum pada masalah tersebut. Hakikatnya kesemua tadi tak akan boleh lari daripada akal. Akal juga akan masuk juga dalam tu bab dia. Kalau tidak, kalau tak ada akal waktu tu macam mana nak hukum? Cuma yang ghalib pada waktu tersebut mana bahagian dia yang penghukum pada waktu tu? Adat. Contoh. Lepas tu kalau dalam bab hukum adat, apa dia makna adat? Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Mensabitkan satu benda dengan satu benda. Apa dia di antara sebab dengan musabbab.
Nah, dengan sebab apa? Biwasitati at-takarrur. Dengan wasitah takarrur, sebab berulang-ulang. Kalau dia berulang-ulang, nah, ma'a sihhati takhalluf. Bersama boleh untuk diasingkan antara sebab dengan musabbab tadi. Nah, dan juga adamu ta'siri ahadihima fil akhar, dan tidak taksir di antara sebab dengan musabbab. Contoh, bila makan kenyang. Jadi rabit antara makan dengan kenyang ni adab ke akal? Akal ke adab? Makan kenyang. Dia kesilapan awam bila mana dia kata kalau makan mesti kenyang. Kalau minum mesti hilang dahaga. Bila dia rabit dengan mesti itu. Mesti ke? Mesti itu maksud dia apa dia? Mesti itu maksud dia kata tak boleh pisah. Kalau makan pun tak kenyang, makan mestilah kenyang. Tak mesti. Dia bukan mesti. Tapi macam mana kita boleh tahu kalau makan tu jadi kenyang? Kerana berulang-ulang makan tu. Bila orang duk makan tengok kenyang. Tapi ada orang kita tengok kadang-kadang, lepas tu disebut sini ma'asih hati takalluf. Boleh jadi tak, orang panggil apa, tak bersama antara sebab dengan musabab tadi. Kalau pisau mesti ke potong? Tak semestinya. Macam mana kita tahu pisau tu memotong? Kerana kita melihat antara pisau dengan memotong tadi dengan takarrur, berulang-ulang, tajribah maksudnya. Kita tengok selalu di antara takarrur dengan tajribah ni dia ada nisbah lagi, iaitu umum khusus min wajhin. Itu panjang lagi bahasanya, tak perlu kita cerita. Cuma kita kata macam mana kita tahu kata makan tu kenyang? Pisau tu memotong, api itu panas. Macam mana kita tahu benda tu? Kerana kita duk tengok antara api dengan panah. Yang ni dilihat berkali-kali. Api bukan panah, api membakar. Api panah, sama tu. Lebih kurang lah. Api membakar. Macam mana kita tahu kata api ni membakar? Kerana kita tengok berkali-kali. Itu kata ulama, kalau kata tengok sekali saja, maka tu masih akli. Akal yang menghukum kata api membakar rupanya. Dihukum dengan apa tu? Dengan akal. Contoh, orang kali pertama tengok beranak, tu, mula dia boleh fikir tu, dia tengok api bakar. Kena tangan dia terbakar. Terus dia letak balang kepala dia waktu tu. Dia kata api ni membakar rupanya tu. Jadi itu hukum apa tu waktu tu? Sebab dia kali pertama tengok tu. Kalau dia kali pertama tengok, tu dipanggil hukum akal. Sebab akal dia yang hukum api tu bakar. Seolah-olah dia nak bagi tak boleh pisah antara bakar dengan api tadi. Tamam? Tapi bila tengok esok pun bakar lagi. Lusa pun bakar lagi. Tulat pun bakar lagi. Tungging pun bakar lagi. Maka dia pun kata, oh rupanya api ni membakar. No? Sebabkan kerana apa? Kerana berulang-ulang macam tu. Tiba-tiba ada satu benda berlaku. Api tak bakar. Apa dia? Kita bagi contoh dengan kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Api tak bakar. Nabi Ibrahim duduk dalam api tak membakar beliau. Jadi kita tahulah dalam kepala otak kita kata, oh rupanya kaitan antara api dengan bakar ni, dia hukum dia apa dia? Kaitan dia adat saja. Dia bukan akal. Jadi kenapa? Karena sihatut takhalluf. Karena dia boleh jadi api tapi tak bakar. Boleh jadi. Tak mestinya mesti bakar. Macam tu juga makan dengan kenyang. Ada orang makan dia kenyang. Ada orang makan sungguh-sungguh. Dia panggil syahwah kalabiyah dia panggil. Ni, ada syahwah keanjingan. Yang makan sungguh-sungguh makanan tu. Tapi tak kenyang. Rupanya makan dengan kenyang ni, rabit dia adi saja. Ikatan dia hanya adat saja. Maksudnya disebabkan kita tengok berkali-kali kalau makan kenyang, tiba-tiba ada sekali tengok ada orang makan tak kenyang-kenyang. Rupanya ada. Tamam? Dia apa dia lagi? Lepas tu kalau kita tengok keramat para wali, lagi apa dia? Mukjizat para nabi, apa makna dia? Amrun qariqun lil adah, perkara mencari adat. Perkara mencari adat, bukan perkara mencari akal. Dia cari adat saja. Sebab adat dia orang tengok berkali-kali tak berlaku benda tu. Ataupun berlaku suatu benda tadi. Tengok-tengok tak berlaku. Contohnya adat duk tengok apa dia? Yang kalau dalam mukjizat para nabi. Adatnya manusia kalau mati tak bangkit balik. Adat dia kita tengok dia mati.
Kita tengok main Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dengan mukjizat yang Allah Taala bagi, hidupkan balik orang yang mati. Baik, jadi maksud dia kata, orang yang mati kalau dia hidup balik, yang ni perkara apa? Berkait dengan apa? Dengan adat saja. Perkara yang mencari adat saja. Sebab adat dia manusia kalau mati tak bangkit dah. Tapi rupanya bukan perkara yang apa ni, bukan yang perkara yang bercanggah dengan akal maksudnya. Seorang berjalan jauh pergi daripada satu tempat pergi ke satu tempat dalam masa yang singkat. Nah, adatnya kalau nak pergi tempat tadi lebih kurang 3 minggu. 1 jam, 2 jam. Pergi Kuala Lumpur 1 jam, 4 jam, 5 jam baru sampai. Kita tengok orang ni tak sampai 10 minit, kita tengok sampai dah di Kuala Lumpur. Dia kata Tuan Guru Haji Muallim Haji Wahid Sungai Udang, katanya kalau naik kereta daripada Melaka, dia naik kereta nak pergi ke Penang, 40 minit telefon sampai dah Penang, kata dia. Baru bertolak saat ni ya, 10 minit yang bertolak. Dia tengok sampai Penang dah, 10 minit lepas tu sampai telefon dah, sampai dah Penang. Tu dia. Nah, dia kata, "Hai, ni mustahil ni." Orang Melayu kita selalu sebut mustahil. Mustahil ni, mustahil tu maksud dia apa dia? Mustahil akal kan, mustahil adat. Dia panggil istibaat. Mustahil ni maksudnya kita kata, jauh sangat ni. Tapi jauh pada apa ni? Pada akal kita. Dah akal kita boleh terjauh sebenarnya tu, boleh fikir benda tu. Tak mustahil benda tu. Kenapa tak mustahil? Kalau naik kapal terbang boleh je laju daripada kereta. Orang ni naik kapal terbang daripada Kalau Start, tolak daripada Kalau Start pukul 6 petang. Kita pun bertolak sama juga dengan dia pukul 6 petang. Sama-sama bertolak ni. Daripada Kalau Start, kawan ni naik kereta, kawan ni naik kapal terbang. Kawan ni tengah duduk bergerak 4-5 minit baru sampai, lepas sikit daripada Sungai Tani. Baru nak sampai kat Penang. Yang kawan ni telefon dah, saya sampai dah di Kuala Lumpur. Dia kata, hang tak bohong kata. Kita bertolak sekali je tadi. Tak, dia kata saya naik kapal terbang. Oh, dia tahu boleh percaya dia tahu. Boleh percaya. Sebab apa? Sebab naik kapal terbang. Itu dia boleh percaya pula. Kata orang tu naik kapal terbang boleh cepat sampai pada masa dia. Sebab apa dia kata? Sebab nampak depan mata dia bergerak dengan kapal terbang. Tapi kalau wali Allah Ta'ala gerakkan dia pergi ke satu tempat dengan cepat, kalaupun naik kereta, itu dia tak boleh nak percaya. Dia kata, tak boleh percaya ni. Tak boleh percaya apa? Yang tadi ni pun makhluk Allah Ta'ala juga. Lepas tu Allah Ta'ala yang bawa dengan kecepatan masa tadi ni, ataupun dengan masafah, ataupun dia punya jarak dia sama. Cuma kelajuan dia berbeza, menyebabkan sampai dia pun berbeza. Yang ni ya jaraknya sama tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama ada dipercepatkan dan seumpama sampai ke tempat tadi dengan masa yang tidak dengan adatnya manusia biasa. Maka orang panggil apa? Terus dia kata ni mustahil pada akal. Tak, bukan mustahil pada akal, mustahil pada adat. Daripada adat. Adatnya ada orang tak sampai ke daripada Melaka sampai ke Penang 10 minit. Lebih kurang dalam 5-6 jam baru sampai. Tak, dia sampai 10 minit. Ini canggah dengan orang panggil apa? Mencari adat sahajalah, bukan mencari akal. Sama? Jadi kalau kata kita tengok balik semua mukjizat para nabi, karamat para wali, kesemuanya adalah berkait dengan adat sahaja, bukan berkait dengan akal. Sebab tu tak ada seorang nabi mai dengan perkara yang mencari akal. Tak ada seorang nabi mai kata saya akan buat mukjizat 3 tambah 3 jadi 7. Tak ada. Saya akan bawa mukjizat seorang anak beranak dulu pada pak dia. Tak ada. Kenapa? Kerana perkara tadi perkara mencari akal. Kenapa perkara tadi mencari akal? Tak boleh. Kerana mencari akal ni apa dia? Isbatu amrin li amrin au nafyu anhu. Jadi kita sabitkan satu perkara dengan satu perkara tadi, ataupun kita menafikan satu perkara dengan satu perkara tersebut, la biwasitati takarrur, tanpa dengan takarrur. Dan tu pun ada 3 bahagian. Ada yang wujub, ada yang mustahil, ada istihalah, dan juga ada mustahil, minta maaf, dan kemudian ada yang jawas. Minta maaf, istihalah. Istihalah baru hukum. Mustahil dia punya muta'allaq dia. Yang tu perlu kepada perbincangan yang panjang dalam perbahasan ilmu akidah, yang tak cukup kalau kita sebut secara ringkas macam. Cuma saya nak ringkaskan balik perbahasan tentang karamat para wali, mukjizat para anbiya alaihi wassalatu wassalam hanya berkait dengan adat sahaja, bukan berkait dengan akal. Faham yang tu dulu, insya-Allah. Kita jangan guna lagi lepas ni. Kalau tengok perkara pelik-pelik,
yang berlaku ataupun yang kita dengar daripada keramat para wali, kita kata ni akal tak boleh terima ni benda ni. Tu dalil kata tak apa nak arti gitu. Dia kata ni beza ni adat ni. Ni orang panggil apa ni, perkara mencari adat ni. Pokok nyok, buah durian contohnya. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Pokok nyok, buah durian. Tak, biasanya pokok nyok dia buah-buah nyok lah. Kita tengok ni keluar buah durian. Keluar buah durian. Baik, benda ni mustahil pada akal ke pada adat saja ni? Pada adat saja. Bukan pada akal. Sebab akal harus boleh jadi benda tu. Tapi akal haruskah boleh 3 tambah 3 jadi 7? Boleh tak? 3 tambah 3 jadi 7. Orang kalau terbang, ni benda ni akal haruskah? Mustahil pada akal. Kalau kata orang boleh terbang, harus orang boleh terbang. Kenapa harus tak? Harus tak? Kalau kata kapal terbang boleh terbang, tu makhluk. Orang ni pun makhluk. Baik, apa yang menyebabkan kamu kata tak harus bagi dia terbang? Kalau makhluk ni boleh terbang, yang ni pun makhluk juga. Apa yang kamu kata dia menghalang daripada untuk dia terbang? Kerana dia tak ada sayap. Kalau dia tak ada sayap. Kalau tak ada sayap, ada juga benda yang tak ada sayap tapi terbang. Apa dia? Cari sendiri. Kita tak tahu. Boleh jadi ke ada benda tak ada sayap tapi terbang? Apa dia, Ustaz Saleh? Benda apa tak ada sayap tapi terbang? Ada orang Tok Wali yang terbang. Tok Wali terbang. Dia kata, apa ni, ada sayap ke? Mesti ada sayap ke kalau dia terbang tadi? Dah. Baik, mustahil kata para awliya terbang. Berjalan atas ayak. Dia boleh naik feri berjalan atas ayak. Kemudian dia kata kalau wali jalan atas ayak, dia kata ni mustahil. Mustahil dengan makna mustahil akal. Mustahil akal. Apanya feri tadi pun makhluk. Yang ni pun makhluk Allah Ta'ala. Yang ni boleh jalan atas ayak. Awak, yang ni apa dia yang menyebabkan kamu kata tak boleh kalau kata Allah Ta'ala nak bagi dia jalan atas ayak? Sama? Tu tak kira dengan masafah ba'idah tadi yang jalan jauh semua sekali tu. Sebab tu yang rabit perkara ni dengan akal menyebabkan mereka jadi beza dengan para anbiya yang terdahulu dan para sahabat terdahulu. Contoh macam kisah Abu Jahal dengan Nabi SAW waktu ketika mana Isra' dan Mi'raj. Waktu Isra' Mi'raj, Nabi kata aku pergi ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam, sebahagian malam. Kemudian naik pula ke langit Sidratil Muntaha, turun naik semua kali sampai ke bawah balik sebelum subuh, sampai di Masjidil Haram. Apa dia yang disebut oleh Abu Jahal? Dia kata macam mana boleh sampai sana dalam masa satu malam? Orang nak pergi sana pun 2 minggu. Tengok dia rabit dengan apa? Dengan akal. Dia kata mustahil akal orang tadi boleh berjalan dengan jarak yang jauh macam tu dalam masa satu malam lebih. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata, kalau khabar daripada langit pun aku percaya, hak lebih pada tu pun aku percaya. Kenapa? Itu bukan sekadar dia jawab macam tu sebenarnya. Tu dalil menunjukkan kata akalnya Sayyidina Abu Bakar akal yang sempurna. Karena beliau rabit perkara tadi dengan adat. Dia kata adatnya manusia biasa, masafah ba'idah, jalan jauh tadi dengan tempoh masa yang sekejap. Yang tu perkara mencari adat saja. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tak heran benda tu. Dia kata apa? Lebih pada tu pun aku percaya. Kerana benda ni benda adat. Bukan benda yang bersifat dengan mustahil akal. Tak boleh. Kalau kata orang nak berjalan daripada tempat ni, kalau 100 km, mesti sejam. Tak boleh kurang pada sejam. Tengok kawan tu sampai 10 minit. Maksudnya apa dia? Maksudnya boleh berbeza pada, orang panggil apa, boleh mencari dengan perkara yang adat biasa yang orang lalui. Orang lalui biasanya 2 minggu. Tiba-tiba Nabi lalu tak sampai sebahagian daripada malam. Maksudnya mencari dengan adat yang manusia biasa berlaku. Itu maksudnya mukjizat. Bukan mencari dengan akal. Orang boleh angkat berat sampai berapa ribu kilo. Dia kata ni mustahil ni. Mustahil. Mustahil apa ni? Akal ke adat? Beza yang tu dulu baru kita erti untuk nak bincang. Sebab tu kita jadi banyak ingkar dengan benda-benda yang berlaku di kalangan para awliya dalam kisah-kisah mereka. Dalam kitab-kitab para awliya disebut benda tadi adalah kerana kita tidak boleh beza di antara dua masalah. Masalah hukum akal dengan hukum adat.
Daripada duk main isu 15 km, kita kata tu masalah adat saja. Kalau kata ada orang nak percaya dengan masalah tersebut, contohlah kalau kata benda tu betul sekalipun, kalau orang percaya, tak ada berkait dengan akidah apa pun. Nah. Dan kalau kata tak mau percaya pun tak ada masalah apa. Nah. Lepas tu yang bincang pula ni masalah saya sebut pula dulu ni, kata pedang berapa ratus kilo tu, dia berbincang enggak tu. Dia kata macam ni, yang saya heran ni kalau ustaz-ustaz yang cakap benda ni. Kalau ustaz-ustaz cakap benda ni, maksudnya dia kata, okey, saya kata kalaulah saya tersilap dalam menakalkan benda tersebut. Nah, kalau saya tersilap dalam benda tadi, ya saya tersilap. Ataupun silap cetakan kitab. Boleh jadi juga. Ni saya bawa kitab ni. Ni kitab ni. Hak depa kata kat saya, bila saya kata kitab saya ada dalam rumah. Kitab yang saya sebut pasal pedang hak berapa ratus kilo tu, ada dalam rumah saya kata. Ha ni saya bawa keluar kitab ni. Depa kata ada ke tak kitab tu. Kalau dia pakai sebut je. Nah, saja nak pergi lepas diri, habaqlah kitab dalam rumah. Ingat aku hang ke? Ha? Pakai sebut saja. Ni kitab ada. Ni saya buka kitab, buka tak Ali? Ni. Buka ni. Kitab ni boleh buat hantaran kenduri kahwin, tapi bukan untuk Wahabi lah. Ha. Ni. Kitab ni boleh buat hantaran. Ha tu. Punya segak dengan kitab. Buka tak? Ali pegang tak ni? Jatuh lagi. Ha, pegang tu. Baru nak ambil. Ni kitab ni. Kitab ni Atharul Rasul fi Janahil Amanatil Muqaddasah. Nah, fi Mathaf Qasri Tuqabi di Istanbul. Ini di Istanbul, diambil gambar-gambar dalam Mathaf Tuqabi. Nah, Tuqabi dipanggil. Di Istanbul. Ni ada gambar ni, gambar apa ni, baju Sayyidina Hussein yang simpan dalam Tuqabi lah. Moga-moga kita sampai sana insya-Allah. Amin. Di sini ada sebut pasal pedang Nabi. Ada seorang ustaz dia tulis, kata kemungkinan tersilap cetakan dalam bacaan tadi. Baik, saya pun kata kemungkinan juga berlaku benda tadi, dan saya nakal daripada kitab ni. Kenapa yang saya berlaku jadi iskal dalam bab tersebut? Kerana kalau tuan-tuan baca dalam ni, tengok ni. Saya mengaji bahasa Arab. Nah, hak yang duk kata kat saya tu, tak apalah, aku tahu mengaji bahasa apa tak tahulah. Ya. Saya mengaji bahasa Arab. Hak tu jelah. Tak lama lah. Lebih kurang 16 tahun ya. Nah. Ni, dia tulis sini, Saif pedang Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ni salah satu pedang Sayyidina Umar. Dia ada banyak ni. Pedang ni ada banyak pedang ni. Tuh. Ha, ni salah satu ni pedang ni. Kemudian dia sebut sekali dengan kilogram. Ni tengok ni. Pedang Sayyidina Umar. Tuluhu mi'ah wa arba'ah sentimeter. Sin mim dia sebut. Kemudian dia sebut apa? Wa waznuhu. Ni. Arab kalau dia buat 276,1, koma tu maksudnya perpuluhan. Dan dia tak akan baca kod sini, dia tak akan baca kod belakang kod sini. Dia baca kod sini ke sini. Kemudian dia buh koma. Dia letak di sini 276,1 kaf ghin, kilogram. Maksudnya apa dia? 276,1 kilogram. Saya baca daripada sini. Ni kita ni bahasa Arab. Dia tengok 276 kilogram. Allah. Beratnya pedang dia. 276 kilogram ni, tengok ni. Wahabi bodoh. Bengong, kata arti apa. Ni 276 kilogram dia tulis itu. Baik, saya kata, silap cetak ke kitab ni? Saya pun pernah terfikir tu juga. Kamu saja ke fikir tu. Tengok je ni. Dia tulis pula ni. Ha. Panjang 100 cm. Wazan dia bidunil ghamdi 1164 gram. Dia sebut gram. Saya duk terfikir ni, kalau dia salah dalam cetak, kenapa yang ni tulis kilogram, yang ni tulis gram pula? Hak ni tulis gram. Yang ni ma'ul 1 kilogram. Pedang dia sekali dengan apa ni, orang panggil apa? Ghamd. Termasuk dengan dia punya sarung, 1 kilogram 1164 gram. Maksudnya 1.1 kilogram. Lebih kurang. Okey. Saya tengok ni, okey ni gram. Hak ni kilogram ni betul ke cetakan ni? Buka pula yang ni pula. Pedang Sayyidina Umar yang seterusnya. Masih gram lagi. Ni. Pedang tanpa gram, tanpa ghamd, tanpa apa ni, sarung, 1176 gram pula. Okey, gram lagi. Ha, yang ni kot. Betul, buka pula yang ni. Pun sama juga masih gram. Pedang Sayyidina Osman. Pun buka pula Sayyidina Osman pula yang kedua, masih lagi gram. Buka pedang Sayyidina Ali. Ha ni tak sebut tu berapa gram. Sebut 1176, kita kata gram lah. Kita kata. Baik, mai tam pedang Sayyidina ni
Tu dia. Ni, pedang Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ni sebut pula. Panjang dia 140 cm, wa waznuhu saman mi'ah khamsah wa arba'ah wa khamsin, kemudian titik tengah 2. Maksudnya 854.2 kaf rin, kilogram. Tu macam mana pula? Tadi dia gram, tiba-tiba ni kilogram. Tu saya nak kata siapa salah ni? Baik, kalau kamu kata saya salah, okey, tak apa. Tak ada masalah apa. Saya salah, mungkin saya salah. Salah pada nakal kitab, mungkin salah cetakan. Tapi kalau kata dia tulis semua kilogram daripada awal sampai habis, hak tu lain kira ni dia gram, lepas tu ada kilogram pula kat tengah. Lepas tu sekali dia gram balik. Lepas tu ni dia kilogram pula. Tu siapa yang betul ni? Baik, kalau kita kata kitab cetak salah. Baik, kawan-kawan, saya ada kitab di depan mata saya ni. Kalau kata kitab salah, saya nakal daripada kitab yang salah. Kawan-kawan ada kitab. Kamu yang kata saya salah tadi ni. Kamu ada kitab tak? Kamu kata saya tipu, tak ada kitab. Ni kitab dalam mata ni. Ni ada. Kemudian ada lagi ni. Pedang Sayyidina Khalid Al-Walid. Pun masih lagi disebut. Ni dia sebut gram. Satu lagi pedang Sayyidina Khalid. Ni ada pedang Sayyidina Khalid satu lagi. Dia sebut pula dengan ni. Kilogram. 242.1 kilogram. Pedang satu lagi 1224 gram. Tu macam mana saya nak kata? Saya nak kata macam mana? Sebab kalau ada perpuluhan, memang jelas-jelas dia letak perpuluhan. Jadi saya nak kata apa? Baik, tak apa, tak mau percaya, sudah, tak ada masalah apa. Tapi ada kitab ni. Ni pedang Sayyidina Zainul Abidin. Tulis sampai 9.4 kilogram dia tulis tu. Baik, saya kata kemungkinan. Saya pun akui kemungkinan berlaku kesilapan pada cetakan. Tapi sekurang-kurangnya bila mana saya baca berkali-kali tadi ni, ada gram, ada kilogram, dan kilogram pula dengan gram bukan konsisten. Satu tempat dia letak gram, satu tempat dia letak kilogram dan seumpamanya. Jadi sekurang-kurangnya saya ada lah rujukan saya. Ni kitabnya depan tangan saya ni. Ni dekat yang saya pegang ni. Okay, khair. Tak ada masalah. Yang kedua, masalah ni masalah akal ke masalah adat? Itu nak tanya dulu. Masalah berat pedang. Orang boleh angkat berat dan seumpamanya. Ini masalah akal ke masalah berkaitan dengan adat? Orang boleh angkat berat. Orang boleh angkat 1000 kilo gram. Ni akal ke adat? Adat. Mencari adat sahaja. Adatnya orang tak boleh angkat. Tapi boleh ada orang yang mencari adat Allah Ta'ala bagi kepada dia, angkat berat 1000 kilo. Apa masalah? Bekho boleh angkat tu, pailing tu. Bekho makhluk Allah Ta'ala. Boleh angkat pailing yang berat dia 1000 kilo. Betul tak betul, Pak Long? Bekho makhluk ke Tuhan ni? Bekho makhluk. Boleh angkat pailing berat 1000 kilo. Baik, Allah Ta'ala jadi seorang makhluk, Allah Ta'ala makhluk. Ni makhluk, ni pun makhluk. Makhluk ni boleh angkat 1000 kilo. Apa masalah dia? Dia tak ada, dia orang, ya tak apa, dia orang tapi dia makhluk kan. Yang ni pun makhluk juga. Nak bincang tentang makhluk tu. Ni bagi otak ni, bagi susun, bagi elok sikit. Saya bila cerita benda ni dekat Maulana Syekh Ahmad. Syekh Ahmad kata apa? Tengok ni macam mana orang alim fikir. Macam mana orang alim dengan mantik, dengan usul fikir. Sebab ada orang kata dekat saya ni, dia kata Syekh Nazrul ni mengaji di Mesir lama, 16 tahun. Tok-tok guru dia semua alim mantik, alim usul fiqh. Awak dia mampu macam tu. Kemah. Tak apalah. Kita kata tak apalah. Orang macam ni kalau dia sebut macam tu, tanpa dia kenal kita, tanpa dia pernah main jumpa dengan kita dan semuanya, ni tak ada benda lain ni dalam hati ni. Kalau betul, tak payah sebutlah pasal tu. Tak payah sebutlah saya mengaji lama. Lepas tu tok guru saya alim, saya mampu. Tak payah sebutlah macam tu. Dia sebut macam tu melainkan kerana apa ni, kalau betul dengan insaf, kamu tak sebut macam tu. Kamu tak akan sebut macam tu kalau insaf. Kalau orang tu fikir dengan mendalam, dia tak akan sebut macam tu perkataan dia kepada orang lain. Tamam? Apa khair, tak ada masalah. Cuma saya bila cerita benda ni dekat Syekh Ahmad, saya kata Maulana, qara'tu fi hadil kutub min Turkiya, يعني يقال في هذا الكتاب أن وزن سيف خالد ابن الوليد 200 kilogram وزيادة. 200 kilogram dan lebih daripada tu. Ada sebahagian pedang sampai 800 kilo. Pedang Sayyidina Daud alaihi salam dalam kitab ni sampai dekat 1000 kilo. Saya sebut kat Syekh Ahmad, kata sebut kilogram. Syekh Ahmad kata apa? Maksud Syekh Ahmad tengah buat kereta. Ni guru saya, Syekh Ahmad, ahli majlis fatwa Mesir. Semalam bersedia beliau. Dan apa ni, saya nak cerita dengan dia,
Ni ahli mantik, ahli usul, ahli majlis fatwa Mesir, anak murid Syekh Ali Jumaah, mutafannin dalam ilmu. Biasa cerita kat dia kata, "Akid ya Muhammad, betul? Kamu baca macam tu?" Kata, "Saya baca macam tu, Syekh." Allahu a'lam, kata saya, kata kitab tu salah cetak ke apa. Saya kata, la yastab'ad hadha. La yustab'ad hadha. Tak jauh benda tu daripada akal. Kenapa? Kan tu mencari adat, kata dia. Karena kalau kata kekuatan Nabi, Nabi kekuatannya sama dengan 100 orang ahli syurga. Satu orang ahli syurga bersamaan dengan 40 orang ataupun 100 orang ahli dunia. Okey, 40 orang ahli dunia. Nabi sama kekuatan dengan 100 orang. Ya, betul. Dan 100 orang ahli syurga. Satu orang ahli syurga kekuatan sama dengan 40 ahli dunia. Jadi kekuatan Nabi sama dengan 4,000 orang dalam dunia. Jadi kalau ada Nabi nak angkat pedang berat 1,000 kilo, saya kata, tak ada heran apa. Dan dalam riwayat hadis pun disebut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah ada satu pintu kota dalam satu peperangan. Pintu kota tu tidak boleh ditolak oleh melainkan puluhan orang yang gagah perkasa. Dan beliau tolak seorang-seorang dia. Dia tahan seorang-seorang dia. Tak apa siapa pun boleh tolak pintu tu. Dia seorang tolak dengan tangan dia, seorang dia saja. Itu daripada mana itu? Kalau kita nak kira dengan apa ni? Dengan akal kita pun tak terjauh sebenar tu. Tak umumnya apa, tak kata benda tu mustahil. Lah harus benda tu. Sama? Nabi SAW angkat batu dalam peperangan Khandaq. Dan batu tadi tidak boleh diangkat oleh siapa pun. Dan tak boleh dipecahkan oleh siapa pun. Dan Nabi pecahkan dengan sekali katok saja. Pecah hancur batu tadi jadi macam debu. Tu macam mana? Faham ibu-ibu semua? Jadi kita main mengaji ni. Mengaji ni bukan main mengaji dengar ceramah. Mengaji, main susun otak kita bagi jadi betul macam mana ulama fikir zaman dulu. Dan bagaimana kita berhadapan dengan isu. Nak rot orang, rot dengan ilmiah. Bukan nak tolak peribadi orang tadi dengan masalah-masalah picisan macam ni. Nak tolak Ustaz Wadi Anwar dengan sebab 15 km dia kata bangunan naik atas. Dia buat teruk pelik. Dia kata, inilah menyebabkan kita kena tolak Ustaz Wadi. Kok mana ni? Apa kaitan dengan 15 km tu dengan nak tolak dakwah dia? Yang kita tak heran pula bangunan Allah Bukit Gunung Everest tinggi dia 15 km. Kita tak heran pula tu. Everest tinggi dia 15 kilo. Ni sini sampai ke Kuala Nerang. Tapi kalau naik memang beku lah. Tapi ada orang naik tak? Mustahil adat? Mustahil akal? Naik atas Gunung Everest? Baik, Sayyidina Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain buat dinding tinggi, tutup Ya'juj Ma'juj tak boleh keluar sampai lah. Guna dengan besi. Kalau kita nak fikir dengan kepala otak kita lah. Kita kata ni mustahil pada akal ni. Tak pada adat saja. Itu boleh buat gunung besar. Sampai boleh tutup Ya'juj Ma'juj boleh keluar. Tu berapa banyak besi dia nak ambil? Kalau kita nak buat tu. Dia tersebut dalam Quran, Ustaz. Bukan masalah tu, cik weh. Bukan masalah sebut dalam Quran ke tidak. Quran sebut tadi sebab tahu dah kata ada orang macam hang tu yang sebut tu. Kalau tidak benda tu pun hang ingkar nanti. Quran sebut tadi untuk sebut mi'yar. Ni cara fikir dia. Kalau benda ni maksudnya tidak mustahil pada akal. Hak tu sebenarnya nak cerita. Ni baru keluar pula ada satu lagi benda baru. Dia baru keluar pula. Dia kata kami percaya dengan keramat yang ada dalil nas saja. Baru kami percaya. Yang tak ada itu kami tak percaya. Main mana pula syarat baru ni? Nas macam mana? Tengok macam mana Imam Sawi sebut dalam kitab Dardir. Syarah Dardir dalam kitab Sawi. Ni ada. Saya baca ni. Hari ni kita baca banyak kitab sikit. Dia ada sebut macam mana. Ni tengok ni macam mana para ulama bila sebut dalam kitab mereka. Mana tu? Tengok ni. 37307. Dia cerita bab mukjizat. Lepas tu cerita bab mukjizat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia cerita mukjizat ni apa dia? Kemudian dia sebut apa dia? Dia cerita kata bila dah sebut pasal mukjizat, pasal zuhurul barakah fi at'imah wal ashribah wa ghairu zalika mimma la yuhsa kasrah, hadha ma'a ma kana alaihi min husnil khuluq alladhi la yarahu ahadun illa wa yaqta' annahu laysa bikadzabin wa in kana yaqa'u min ad-dallin al-'inad. Kata ni semua yang tengok pasal Nabi semua akan mempercayai dan mengakui bahawa Nabi bukan kezab dan melainkan yang inat saja, yang menolak Nabi dengan inat, dengan sengaja saja. Wa min kamali
quluqihi sallallahu alaihi wasallam tamamul hilmi wal ilmi ma'a kaunihi wulida min qaumin la ya'rifuna syai'an. Nabi adalah orang yang sangat sempurna pada kelembutannya, pada ilmunya, walaupun Nabi lahir dalam kaum yang tidak tahu apa. Min ghairi an yata'ata asbab al-ilmi. Nah, tanpa diberikan dengan sebab-sebab ilmu. Maksud kena ada guru, kena ada kitab baru nak dapat ilmu. Nabi tak diberikan, diberikan terus oleh Allah. Tamam? Wa hufuril barakah, dan keluarnya barakah yang banyak. Wa ma'aqillati aklihi jiddan. Nah, walaupun makanan sangat kurang pada waktu itu. Fayuqaddam haitsu tahjumul abtal wa yaqifu haitsu yafirru anhu 'inda shiddatil hawli sanadidur rijal wa yathbutu 'ala halihi min ad-da'wa lada shada'idil ahwal hatta lam yajid a'da'uhu ilaihi mat'anan fi halin min al-ahwal bal shahida lahu al-'aduwwu wal habibu biwufuril kamali wal ifdal. Jadi semuanya mengakui dengan kelebihan Nabi, generasi ke generasi menakalkan pada kita dengan mukjizat Nabi SAW. Dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada karang kitab tentang mukjizat Nabi ataupun seumpamanya lebih 1000 mukjizat lebih Nabi SAW. Dan itu semua nuqila ilaina bitawatur, disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir. Baik, bila dengan mutawatir apa makna dia? Hadza fa ilmuna dzalika ilman daruriyan. Ini ilmu yang daruri, yang tak perlu fikir dah. Terima tu tanpa fikir. Tak perlu nazari, maksudnya tak perlu dengan dalil lagi. Soalan ni dah sampaikan daripada generasi ke generasi, dan mustahil generasi tadi berkumpul untuk menipu dengan kisah tersebut pada kita. Masalah belah bulan, masalah Nabi keluar ayak daripada celah jari, masalah makanan jadi banyak ketika mana Nabi hadir, ataupun Nabi ludah dalam makanan tersebut, makanan akan jadi banyak.